Terima kasih YB kerana memberi peluang untuk saya berucap di hadapan anda semua. Selamat sejahtera semua. Nama saya Navin, saya merupakan pelajar kedoktoran falsafah di Universiti Sains Malaysia. Saya juga merupakan graduan yang memberi ucapan yang kononnya viral di sosial media sekarang. Apa yang saya nak sampaikan, apa mesej yang YB nak sampaikan adalah bila saya beri ucapan pasal sistem kuota tu, kebanyakan rakan bagi tahu matrikulasi bukan satunya aliran. Kita ada STPM, ada banyak lagi politeknik dan sebagainya. Tapi data yang kita dapat daripada KPT ini menunjukkan walaupun ada yang boleh masuki STPM dan sebagainya, tetapi kalau dia apply untuk course-course yang hot, dia tak dapat masuk sebab dia prioritas kepada matriculation. Tapi dalam matriculation pula, dia implement sistem kuota yang agak complicated. So saya nak juga tekankan pasal benda ni sebab yang ni bukan satu isu yang kita kata bumi versus non-bumi. Bumi versus non-bumi. Ini bukan isu kita nak saing antara satu sama. Ini cuma isu inequality dalam education. Apa yang kita nak buat adalah untuk equal, jadikan dia satu tempat yang adil bagi kita semua supaya kita boleh compete. Kita tak nak jealous dengan orang lain, kita nak compete sebab saya percaya kita ada pelajar dan juga banyak orang-orang yang teknikal dan mahir dalam sistem pendidikan kita, tapi cuma dia tak dapat tempat untuk tunjuk dia punya bakat. That's why dalam negara kita boleh tengok kebanyakan isu brain drain. Dia orang pergi luar negara nak sambung belajar ke tempat-tempat luar tapi dia tak nak contribute balik kepada negara Malaysia. So benda ni kita boleh baiki. Saya nak juga, ada juga banyak masyarakat kita tak faham pasal sistem kuota ni. Andai kata ada dua orang makcik, kan? Dia orang nak jual nasi lemak. Ada seorang makcik ni dia boleh jual nasi lemak mungkin 100 dalam sehari. Satu orang makcik tu dia boleh jual hanya 10 je nasi lemak. Kalau saya sebagai seorang pembeli, saya nak beli nasi lemak tu, mungkin saya rasa simpatilah saya nak beli daripada makcik yang jual 10 nasi lemak je. Tapi kalau saya satu majikan yang boleh bagi lebih kurang dalam 10,000 untuk dia jadikan satu kedai, saya kena bagilah siapa yang boleh jual 100 nasi lemak tu. Itu keadaan di Malaysia. Sebab kalau kita bagi duit kepada sesiapa yang jual 10 nasi lemak je, nanti yang orang yang boleh jual 100 nasi lemak tu, dia rasa kenapa saya tak dapat? Padahal dia pula yang pandai berniaga. Isu tu kita kena baikilah, yang tu common issue yang kita semua lalui. So kalau kita bagi peluang itu kepada seseorang yang boleh jual nasi lemak 100, kita boleh bagi motivasi kepada makcik yang lain. Kalau ada seorang makcik lagi yang nak bertanding, dia nak juga jual nasi lemak, dia akan tengok, kalau kita jual 100, mungkin kita pun boleh dapat peluang tu. Itu yang saya nak sampaikan. Itu bukan pasal sistem kuota lah, bumi versus non-bumi. Itu bukan isu sekarang. Isu sekarang adalah inequality. Siapa yang mahir sepatutnya kena dapat peluang untuk terus berjuang dalam kehidupan. Selain daripada itu, kita boleh tengok kita punya sistem ekonomi di negara kita. Dia semakin hari semakin merosot. Kalau kita compare kita punya mata wang dengan negara-negara lain, dia telah stable. Apa yang kita sepatutnya kena buat adalah foreign investment. Macam mana kita nak attract orang lain daripada masuk and then invest? Kalau kita adil. Kalau di negara kita pun kalau kita tak adil, macam mana orang nak datang invest? Kita ada juga investors daripada pelbagai country lah. Tapi kalau mostly daripada western countries lah. Kalau kita dia nak tengok kita punya fair treatment untuk semua. Daripada sistem tu lah kita boleh jana pelajar-pelajar yang teknikal, yang mahir, berkaliber dan sebagainya. So, dengan sistem yang efisien dan efektif, kita boleh juga ciptakan orang-orang yang pakar, yang berkaliber. So, automatically yang itu make sense that orang daripada luar negara akan datang dan invest. So, itu juga salah satu solusi yang kita boleh implement untuk combat kita punya sistem ekonomi di negara Malaysia juga. Ada juga banyak-banyak rakan yang pernah komen pasal abolishment of system vernacular atau sekolah-sekolah vernacular. So saya nak sentuh pasal benda ni juga. Walaupun dia tak ada kait rapat, tapi cuma saya nak sentuh pasal benda ni sebab saya mungkin ada satu pandangan yang berbeza daripada minoriti di Malaysia. Saya rasa kalau kita nak satukan sistem tu, saya rasa yang tu ada banyak lagi benefit berbanding dengan kita ada banyak-banyak aliran. Sebab bagi pendapat saya adalah
Kalau kita jadikan dia satu, lagi senang kalau kita nak compare. Yang tu lagi fair trade. Sebab saya sebagai seorang pelajar daripada SJKT pun, saya ada kiranya complication kalau saya nak pergi daripada SJKT kepada SMK, sebab saya tak pernah bergaul dengan kawan-kawan Melayu yang lain, kawan-kawan Cina yang lain, so saya agak culture shock. Saya rasa yang tu benda yang agak common kepada banyak orang di Malaysia. So saya cuma nak sentuh pasal ni, tapi saya, macam saya cakap tadi, saya bukan ahli politician, saya bukan yang pandai-pandai. So saya hanya boleh bagi pandangan, dan saya harap kerajaan dengar kepada ni dan juga dia buat satu solusi untuk ni. Selain daripada tu, saya juga ingin tekankan pasal constitution dan law. Sebab ini satu soalan yang ataupun satu jawapan yang sering kali dibagi kepada saya bila saya nak cakap pasal sistem meritokrasi. So, waktu saya dulu kanak-kanak lagi, saya pakai baju bersaiz S. Sekarang saya dah membesar. Saya tak boleh pakai baju bersaiz S. Macam itulah negara Malaysia pun akan membesar dan perlu membesar. Tapi cuma kita sebagai rakyat tak memberi peluang untuk Malaysia menjadi besar. So kita kena beri peluang yang adil kepada kita semua supaya semua dapat manfaatnya. Perlembagaan bukan kitab. Perlembagaan bukan Al-Quran. Perlembagaan bukan Bible. Perlembagaan bukan Bhagavad Gita. Yang tu penciptaan manusia. Yang tu kita kena ikut masa. Apa yang betul tu kita tengok masa dan kita ubah suai ikut keadaan masa. Dan selain lagi daripada tu, okay. Alright, so itu je saya rasa, saya harap kerajaan dengar kepada isu-isu ni and then dia dapat acknowledge lah. Selain daripada memberi solusi, saya rasa kerajaan perlu memberi acknowledge benda ni, and then hopefully we will see changes in the long term. Thank you. Saya ucapkan tahniah kepada saudara Navin untuk dapat satu anugerah yang bukan senang nak dapat. Dan percakapan Navin tadi atas kapasiti pandangan sendiri, bukan pandangan saya dengan Raup. Dan apa yang Raup cakap tadi betul, dan saya rasa keyakinan terhadap anak muda di kalangan non-bumi memang sekadar mereka kita hilang keyakinan sebenarnya. Dan apabila saya cakap hilang keyakinan, maksudnya aduan-aduan yang telah terima oleh saya dan pejabat saya, apabila mereka tidak dapat layak untuk mengambil kursus yang mereka nak, walaupun markah mereka adalah sangat-sangat baik. Ada yang 4 pointer, ada yang 3.8, ada yang 3.5. Apabila memohon dalam website UPU, tapi mereka tak dapat. Mereka merayu banyak kali pun tak dapat. So apa yang saya cadangkan untuk kita dapat balik keyakinan anak-anak muda di negara ini, kita perlu mereformasikan sistem pendidikan. Kalau tak, susah untuk kita mengatasi masalah-masalah ini. Sebab apabila kita mereformasikan sistem pendidikan, kita ikut cara meritokrasi, dan kualiti itu saya rasa sangat penting di dalam satu negara yang berbelang kaum. Tapi dalam masa yang sama kita perlu adil kepada golongan-golongan dalaman from the rural area yang ada markah yang cukupnya tapi tiada peluang untuk masuk dalam pendidikan tinggi. Perlu pun juga memberi peluang ke dalam matrikulasi dan juga platform yang lain. Tapi yang paling penting, pelajar yang ada markah yang cemerlang perlu diutamakan. Tak kisah dia daripada golongan Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan lain-lain. Markah yang cemerlang perlu dapat layanan dan perlu memberikan satu khusus ataupun iktirafan yang mereka memerlukan. Dari situlah kita boleh menjadi satu kerajaan yang teladan bagi anak-anak muda untuk memastikan mereka menjadi seorang profesional in future dan juga boleh mengurangkan masalah brain drain. Dan saya juga memupuk semangat anak-anak muda dengan dapat idola macam Navin, pelajar terbaik. Bolehlah belajar daripada pengalaman anda, macam mana cara you belajar dan semualah. Can teach them how to follow your footsteps. Barulah satu negara kita akan lebih membangun dari segi pendidikan. Dari side
kementerian dan juga mereformasikan sistem, saya dengan Raup dan juga sahabat-sahabat lain sentiasa akan bersuara dalam parlimen. Lepas ni pun kita ada jawatankuasa KPT, kita akan bersuara berkaitan dengan isu-isu yang baru-baru ni dikeluarkan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.